satu hari itu, satu kami dipanggil untuk buat rawatan di kawasan Tawau, area Tawau, di kawasan Ranggu. Apabila masa itu kami berdua baru habis sholat isya, tengah duduk di sholat tengah duduk ya, tengah duduk sambil berzikir, tiba-tiba datang satu hamba Allah, datang berjumpa, ingin minta tolong supaya saya dengan ada satu orang ustaz yang bernama Ustaz Faizal, kami berdua menggunakan motor menuju ke tempat tersebut. Beberapa perkara pelik telah berlaku. Yang pertama, sebelum kami bergerak ke kawasan tersebut, di tempat yang mana orang tersebut minta tolong supaya diruqyah, benda pertama terjadi semasa kami ingin berangkat. Start motor, kunci semua lengkap, minyak ada, tapi yang bikin hairan, motor tersebut tidak mau on, tidak mau hidup. Bila kita kasih hidup, kita cek, makan masa lebih kurang dalam setengah jam. Kami cek apa semua, tidak ada masalah, tapi motor tersebut tidak mau hidup. Pada masa itu saya agak rasa keliru apa sebenarnya yang berlaku. Di kawan saya itu Ustaz Faizal, bila selesai dia melakukan sholat hajat 2 rakaat dan beliau hidupkan kunci motor seperti biasa, lampu hidup apa semua. Dengan izin Allah motor tersebut hidup. Bila motor tersebut hidup, kami pun berjalan menuju ke Kampung Ranggu. Apabila sampai di Kampung Ranggu sana, sebelum kami memasuki rumah pesakit, kami terdengar suara kanak-kanak menangis. Masuk ke rumah pesakit tersebut tuh agak gelap. Kami terdengar suara kanak-kanak menangis di bahagian hutan-hutan. Ada kawasan semak-semak tuh. Kawasan semak-semak tuh kami perhatikan betul-betul. Kami perhatikan betul-betul di kawasan semak-semak tuh ada suara budak menangis. Apabila suara budak itu menangis, kami pun makin dekat ke tempat tersebut. Bila kami makin dekat, sampai kami di kawasan semak tu, tangisan budak tu hilang. Dia bukan baby, tapi seperti kanak-kanak dalam usia lingkungan 4 ke 5 tahun. Dia menangis, tapi tiada orangnya. Jadi kami pun teruskan perjalanan. Apabila kami sampai di rumah orang yang mau dirawat tu, belum lagi masuk dalam rumah tersebut sudah orang menangis. Orang sudah berteriak. Dia halau lah, maksudnya dia halau kami, suruh balik. Dia suruh kami balik, jangan datang ke dalam rumahnya, dia bilang. Dia rasa panas teramat sangat. Tapi kami datang dengan niat baik, dengan hajat dan niat yang terbaik. Kami pun masuk ke dalam. Bila kami masuk ke dalam, kami berdepanlah dengan si pesakit. Lebih kurang dalam masa 1 jam, kami menghadapi pesakit tersebut dengan cacian makian beliau pada kami. Benda-benda begini kita kena tenang. Kita tidak boleh gelabah, tidak boleh ikut perasaan, sebab jika kita ikut perasaan, syaitan tu boleh menguasai kita. Sebab semasa kita memulakan rawatan, seperti biasa, ustaz tersebut, Ustaz Faizal, dia akan solat sunat 2 rakaat. Saya akan jaga Ustaz Faizal supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Seperti ada satu masa kami merawat di kawasan Taman Semerak. Tengah Ustaz Faizal solat 2 rakaat, solat sunat, tiba-tiba salah satu orang makcik, dia mengalami kerasukan. Dia terus terkam Ustaz Faizal. Syukur alhamdulillah saya pun ada pada masa itu. Jadi saya tahan makcik itu. Saya cuba
gerakkan dia, saya halang dia daripada mengganggu Ustaz Faizal. Jadi kita tidak mau perkara-perkara ini berlaku. Jadi apabila sudah selesai Ustaz Faizal buat rawatan, maka di dalam rumah tersebut berbau bangkai, satu bau bangkai yang mana kalau orang yang biasa hidup bau mayat, maksudnya bau jenazah yang agak mungkin yang kemalangan begitu, jenazah yang tidak dituntut, selalunya berlaku kepada jenazah yang tidak dituntut begini nih, dia ada satu jenis bau yang susah mau digambarkan. Tapi yang biasa mandikan jenazah yang tidak dituntut, dia akan tahu bau ini ada pekat ya. Dia punya bau tuh boleh menusuk ke hidung hingga sampai ke rongga. Dia kekal di situ agak lama sedikit lah. Kita pun teruskan rawatan. Alhamdulillah kita buat rawatan seperti biasa, tidak ada apa-apa berlaku. Tapi perkara yang tidak diinginkan lagi berlaku, yang mana apabila kita merawat pesakit pertama itu anak pertama dia, ini dipanggil kami panggil jin, tapi dia berantai. Dia bukan berantai dipakai berantai. Satu orang sudah diruqyah, keluar sudah, dia akan masuk pada satu orang lagi. Sebanyak 6 orang. Setiap satu orang tuh kita ambil masa lebih kurang 1 jam lebih untuk diatasi. Karena semua yang masuk dalam badan-badan dorang ini adalah jin pendekar. Dipanggil jin pendekar, jin pahlawan. Jin pahlawan yang masuk ke dalam badan-badan dorang ini adalah jin pahlawan. Jadi pun kita usahakan bagaimana caranya untuk atasi masalah tersebut. Mula kita buat rawatan tu sekitar dalam pukul 9 malam. Bila mula daripada 9 malam kita buat rawatan, kita rehat sekejap, lepas tu sambung lagi. Allahu Akbar. Rawatan tu berlanjutan hingga pada waktu subuh. Hingga pada waktu subuh selesai dalam lebih kurang dalam jam 1 atau jam 2 pagi. Apabila kami sudah selesai, kami mau berangkat balik ke masjid tempat kami tadi masa solat Isyak. Situ kami selalu buat amalan. Alhamdulillah. Semasa mau berangkat balik, ada satu sahabat ni, dia tolong hantar. Kami tidak bawa balik motosikal, dia suruh hantar pakai kenderaan. Bila hantar pakai kenderaan tersebut adalah kenderaan 4x4, foil drive punya kereta lasak. Tapi pada hari itu kita kena uji lagi. Masa naik di kenderaan tu, kita sudah mau jalan, tiba-tiba pesakit yang paling kecil, yang lelaki, tiba-tiba kerasukan kembali. Tapi bukan jin yang sama. Kita terpaksa masuk balik ke dalam untuk berhadap dengan pesakit tersebut. Dan satu lagi perkara yang berlaku, yang mana pesakit tersebut bila dia kerasukan, kalau manusia normal dia tidak boleh buat perkara ini, tapi ini semua dengan kuasa Allah. Tapi dengan sebab gangguan jin, budak yang berumur dalam lingkungan umur 9 tahun lebih kurang begitu, dia boleh lompat di atas almari baju dia lompat undur. Selalunya orang lompat naik ke depan kan, dari depan ke atas, dia lompat undur. Dia terus naik di atas almari sambil berkata, ini adalah panglima, dia cakap panglima. Kita pun menghadap dengan pesakit tersebut. Alhamdulillah dengan izin Allah selesai, dan kita pun terus lanjutkan balik sebab tidak lama solat subuh. Jadi kami pun dihantar balik oleh saudara ni, keluarga daripada pesakit ni, dihantar kami balik ke masjid tu. Berlaku perkara yang tidak diingin lagi, iaitu mengejutkan semasa dalam perjalanan balik yang berdekatan dengan kuburan Batu 8. Kereta menjadi berat, seperti membawa sesuatu benda muatan berat. Masya Allah. Jadi yang saudara ini, dia pun heran. Sampai gear 1 dia punya kereta siap pakai low gear,
kereta tuh tetap payah, susah untuk naik, sedangkan tidak ada jalan naik bukit, jalan turun bukit malahan rata. Jadi saudara tersebut beritahu dengan kami, tidak rasa pelik ke Ustaz juga. Jadi kami pun berhenti di kawasan itu, dan Ustaz Faizal pun ambil air dan dia lempar ke arah kereta. Di situ kami nampak ada satu cahaya putih daripada atas kereta tu, dia terbang, maksudnya dia sepintas lalu, besar ya, sepintas lalu dia menuju ke kuburan tu. Dengan sekelip mata dia hilang, dan bila kami lanjutkan perjalanan, kereta menjadi normal kembali. Okey, dan kami pun tidak berapa lama sampailah kami di Batu Tiga, di kawasan dekat Takada. Di situ tiba-tiba berlaku lagi sesuatu perkara yang mengejutkan, apabila kereta pada masa itu tiada, yang hanya ada tu kereta yang kami naiki saja. Apabila kami masuk ke sebelah kiri untuk masuk ke area bandar, tiba-tiba ada satu orang kanak-kanak melintas dengan jalan merangkak. Kami pun terkejut dengan keadaan merangkak, melintas jalan dalam keadaan merangkak. Tapi bila kami berhenti, semua perasaan berhenti, dan kami toleh ke tempat yang budak-budak tu lintas, tiada binatang ke apa pun tiada. Jadi Ustaz Faizal dengan arahan Ustaz Faizal, kami pun melanjutkan perjalanan, alhamdulillah sampai ke masjid yang kami tuju, dan saudara yang mengantar kami itu dia terus ikut dengan kami hinggalah selesai solat waktu subuh, barulah dia balik. Di sebalik kegelapan terselip cahaya, di sebalik cahaya tersembunyi